Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan daripada Cikgu Zaira, Cikgu Sains anda pada tahun ini. Apa khabar anda semua? Cikgu harap anda semua sihat dan bersemangat untuk memulakan PDPR kita pada hari ini. Terdapat 13 bab yang terkandung di dalam Sains Tingkatan 2 yang akan anda belajar sepanjang tahun ini, iaitu biodiversity, ekosistem, nutrisi, kesihatan manusia, air dan larutan, asid dan alkali, keelektrikan dan kemagnetan, daya dan gerakan, haba, gelombang bunyi, bintang dan galaksi dalam alam semesta, sistem suria dan meteoroid, asteroid dan komet. Untuk hari ini, kita akan belajar bab 1, biodiversity, iaitu subtopik 1.1, kepelbagaian organisma. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa iaitu panas dan hujan sepanjang tahun menjadikan Malaysia habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Malaysia juga merupakan habitat ataupun tempat tinggal kepada bunga terbesar di dunia iaitu bunga Pakma atau lebih dikenali sebagai bunga Rafflesia. Bunga Pakma ini merupakan tumbuhan parasit yang bergantung hidup pada perumahnya. Bunga Pakma ini mengeluarkan bau yang amat busuk apabila berkembang. Bunga ini sangat unik kerana tidak mempunyai daun untuk menjalankan fotosintesis serta tidak mempunyai akar untuk menyerap air dan nutrien daripada tanah. Kepelbagaian hidupan di bumi hari ini terdiri daripada berjuta-juta spesies biologi yang tersendiri hasil daripada evolusi 3.5 juta tahun lalu. Bilangan dan pelbagai jenis tumbuhan, haiwan dan organisma lain yang wujud ini dikenali sebagai biodiversity. Jadi, maksud biodiversity ialah kepelbagaian organisma iaitu benda hidup, sama ada mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Ini wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk dia sesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Bermandiri ni maksudnya bukan mandi berdiri ya, maksudnya dia boleh menyesuaikan diri dia ataupun keadaan tubuh badan dia di kawasan tersebut. Contohnya, unta boleh tinggal di kawasan gurun, tapi dia tak boleh tinggal di kawasan kutub yang sejuk. Dia akan mati. Contohnya macam beruang kutub ataupun penguin. Dia boleh hidup di kawasan kutub kerana dia mempunyai lapisan kulit yang tebal. Tapi kalau dia duduk di kawasan gurun yang panas, dia akan mati. Dia tak boleh menyesuaikan diri dia di tempat tersebut. Alright? Biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus kita jaga dan kita kekalkan. Terdapat beberapa kepentingan biodiversity. Cikgu akan bincang satu persatu. Okey, yang pertama merupakan sumber makanan. Okey, haiwan dan tumbuhan of course membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Contohnya hari-hari kita makan nasi. Nasi itu daripada pokok padi, daripada tumbuhan. Okey, kita makan lauk ayam, kita makan ikan, udang, daging dan sebagainya. Yang tu merupakan kita dapat daripada haiwan dan tumbuhan. Okey, untuk kita teruskan hidup. Bayangkan kalau tak ada haiwan dan tumbuhan ni, kita nak makan apa? Right, itu yang pertama lah, yang paling utama ni makanan lah. Alright, yang kedua ialah keseimbangan alam. Okey, setiap makhluk yang Allah cipta ni dia mempunyai tugas masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing. Alright, so contohnya kalau kata di dunia ni tak ada pokok, semua pokok ditebang. Jadi manusia pun tak boleh hidup. Sebab kita tahu pokok ni, pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan ni dia membebaskan gas oksigen.
dan dia menyerap karbon dioksida. Kalau tumbuhan tak ada, so kita nak bernafas macam mana? Tak ada oksigen. Oksigen akan habis. So, kita membebaskan karbon dioksida. Siapa pula nak serap karbon dioksida tu? Bila kalau tak ada tumbuhan. Jadi, kita akan rasa sesak nafas. Kita akan rasa panas disebabkan oleh gas karbon dioksida yang terlalu tinggi. Okey. Contohnya macam dalam gambar tu, kita ada lebah. Okey, dia menghisap madu dekat bunga. Jadi, butir-butir bunga akan melekat pada kaki, pada badan dia dan dia akan terbang pula dekat bunga yang lain. So, kat situ dah berlaku proses pendebungaan. Okey, proses pendebungaan untuk proses pembiakan lah untuk spesies-spesies pokok tu membiak dengan lebih banyak. Okey, yang ni yang kita sebut keseimbangan alam. Maksudnya saling perlu memerlukan, perlu seimbang. Dia tak boleh lebih satu, tak boleh kurang satu. Okey. Kepentingan yang ketiga ialah tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversiti boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Di Malaysia terdapat banyak tempat rekreasi yang kita boleh lawati yang masih kaya dengan keindahan alam, flora dan faunanya. Okey, seterusnya ialah di bidang perubatan. Tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Contohnya, kunyit boleh mengurangkan ataupun boleh mengecutkan jerawat. Halia boleh menghilangkan angin dalam badan. Okey, haiwan juga kita gunakan sebagai ubat-ubatan. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah gamat. Kita jadikan ubat gamat untuk menyembuhkan luka. Seterusnya ialah bahan mentah industri, di mana kita menggunakan kayu balak, buluh, rotan. Okey, yang tu semua ialah hasil hutan yang kita gunakan untuk membuat bangunan, membuat alat muzik, membuat perabot. Okey, untuk kegunaan ataupun kepentingan kita lah. Okey, seterusnya ialah dalam bidang pendidikan. Okey, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Okey, macam keadaan kita sekarang dilanda pandemik COVID-19. Jadi, terdapat pelbagai negara yang tengah orang kata apa? Melakukan penyelidikan untuk mencari vaksin untuk merawat penyakit COVID-19 ni. Ini merupakan salah satu contoh lah dalam bidang penyelidikan dan pendidikan. Seterusnya ialah pengurusan biodiversiti yang berkesan. Kita ni manusia merupakan khalifah di muka bumi ini yang mana kita bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan alam. Okey, tapi tanpa perancangan yang baik, sumber flora dan fauna akan diancam kepupusan, terutamanya spesies endemik. Okey, spesies endemik ni ialah spesies yang kita boleh jumpa di kawasan tertentu saja di muka bumi ini. Okey, jadi kalau kata spesies endemik ni diancam kepupusan, maka kita takkan jumpa dah dekat mana-mana. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah harimau Malaya, gajah pigmi, periuk kera, bunga pakma dan penyu belimbing. Okey, antara contoh-contoh aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar ialah seperti pembangunan tidak terancang, misalnya projek perumahan, penangkapan ikan secara tidak terkawal, penyahutanan tanpa penanaman semula, pembebasan bahan pencemar ke atmosfera, pencemaran air dan penggunaan bahan kimia seperti pestisid, bahan kimia tak organik dan insektisid secara berlebihan.
Okey, langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversiti ialah seperti kita adakan kawasan perlindungan untuk organisma hidup. Contohnya menyediakan kawasan hutan simpan. Okey, seterusnya mengurus alam sekitar dengan bijaksana. Kita boleh mengurangkan penyahhutanan ataupun menanam semula pokok-pokok di hutan. Ini dapat mengurangkan kemusnahan alam akibat pencemaran dan pembakaran hutan. Okey, melalui pendidikan pula, kita boleh mendidik masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan organisma hidup ni melalui media massa yang ada. Selain itu, mengintegrasi pengetahuan tentang pemeliharaan dan pemeliharaan dalam kurikulum di sekolah seperti yang cikgu sedang lakukan sekarang. Dan seterusnya ialah melalui penguatkuasaan undang-undang. Maksudnya, mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menjalankan pembalakan serta pemburuan haiwan secara haram bagi tujuan komersial. Sekian saja PDPR kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.